Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam siri Debaran PRU yang ke-13 dalam rancangan IMR TV. Pada hari ini kita akan bersama-sama membincangkan berkaitan dengan topik yang hangat di dalam PRU yang ke-13 ini, iaitu manifesto. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali, Presiden Jati, yang akan mengupas secara lebih terperinci berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan dalam masa 12 ke 15 minit ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat pendedahan dan ilmu yang berguna dalam slot kita ini. Selamat datang, Datuk. Untuk yang pertama kalinya, biasalah kalau di mana-mana negara yang mengamalkan sistem demokrasi, pilihan raya adalah salah satu wadah ataupun boleh kita katakan sebagai satu pilihan ataupun musim yang perlu dilalui oleh setiap rakyat, dan parti-parti yang memilih ataupun parti-parti yang memilih untuk bersama-sama dalam pilihan raya perlu menawarkan tawaran yang memberikan kelebihan kepada rakyat. Untuk awalnya, Datuk, kalau boleh Datuk perincikan apa sebenarnya pengertian manifesto ini, Datuk. Sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Asri. Mana-mana masyarakat dalam dunia, mana-mana sistem pentadbiran pemerintahan dalam dunia, bukan hanya demokrasi saja, yang sosialisnya, yang komunisnya, bahkan yang junta tenteranya pun, sama ada di Eropah, sama ada di Afrika, sama ada di Latin Amerika, sama ada di Asia, di mana-mana pun, setiap kali datangnya pilihan raya, setiap kali mereka mengadakan pilihan raya, biasanya, macam you sebut tadi, parti-parti yang bertanding itu mengemukakan manifesto. Persoalannya apa manifesto ini? Manifesto ini ialah kenyataan-kenyataan, sama ada dalam bentuk buku kecil, ataupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan, dalam rangkaian-rangkaian perkataan yang ringkas-ringkas, yang dikatakan ada bullets-bullets-nya, disembahkan kepada rakyat, dihidangkan kepada rakyat, dan biasanya mengikut sektor-sektor. Sektor ekonominya apa mereka nak buat, sektor perdagangannya apa mereka nak buat, sektor pertaniannya apa mereka nak buat, di kalangan orang miskin apa nak mereka buat, di kalangan pengundi muda apa yang mereka nak buat, di kalangan pengundi yang dewasa dan pengundi yang dikatakan warga emas apa yang mereka nak buat. Bahkan sampai kepada pentadbiran perhubungan antarabangsa pun dimasukkan dalam manifesto tersebut. Dan manifesto ini dari segi calculationnya tidaklah sedetail macam bajet. Bajet tu detail. Kalau misalnya kita nak buat katakanlah sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur, berapa banyak sistem nak dibuat, berapa banyak LRT nak dibuat, berapa banyak MRT nak dibuat, berapa perbelanjaannya, berapa pendapatannya, itu bajet. Tetapi dalam manifesto ini cukup biasanya diberikan secara umum tajuk-tajuk, butiran-butiran yang dijanjikan kepada rakyat, jika sekiranya kami berkuasa, inilah yang kami nak lakukan. Kadang-kadang disebut dalam detailnya tu, bila kami nak lakukan, siapa yang nak melakukan, belanja nak melakukan, dan apa kesannya kepada rakyat. Dan manifesto ini adalah sebagai, setengahnya mengatakan gula-gula politik, setengahnya mengatakan kenyataan rasmi yang serius, setengahnya mengatakan itulah alat to woo the voters, untuk memanggil, untuk memujuk voters, pengundi-pengundi, supaya mengundi parti-parti yang bertanding berdasarkan kepada janji-janji yang tersenarai di dalam manifesto itu. Baik, Datuk. Kalau kita lihat semalam, semalam Perdana Menteri kita saya rasa mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam untuk mengumumkan kita punya manifesto. Kalau kita tengok di Bukit Jalil, puluhan ribu orang hadir untuk mendengar ulasan ataupun tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri kita lah. Sejauh mana Datuk lihat manifesto yang ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional ini memberikan kebajikan kepada rakyat ataupun kelebihan ataupun kepedulian kepada rakyat? Sila, Datuk. Okey, terima kasih Asri. Pertama sekali saya melihat manifesto yang dikemukakan oleh Perdana Menteri malam tadi, yang dihadiri lebih daripada 50,000 orang dikatakan di Stadium Putra di Bukit Jalil. 50,000 tu 50,000 ikut dalam akhbar lah. Kita tak bilang lah seorang-seorang ni. Jadi apa yang dikemukakan oleh Perdana Menteri, saya nampak boleh katakan across the board. Sebut saja
apa saja. You sebut orang miskin ada, you sebut petani ada, you sebut nelayan ada, you sebut Islam ada, you sebut orang bukan Islam ada, you sebut orang India ada, you sebut orang Cina ada, you sebut orang Melayu ada, you sebut Sabah ada, you sebut Sarawak ada. You sebut apa you nak sebut? Tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang perindustrian, tentang motoka, harga motoka yang diharapkan akan 20-30% akan menurun. Sebut perumahan misalnya 1 million rumah-rumah akan dibangunkan untuk rakyat dan 500,000 daripada rumah itu sedang dibangunkan dalam konteks prima yang dikatakan rumah-rumah di bawah prima itu. Jadi maknanya kalau kita lihat programnya besar dan saya ingat melibatkan bilion ringgit. Dan inilah yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat oleh Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia 27 juta orang ini supaya dengan tawaran yang sedemikian, dengan track record yang ada lebih 50 tahun pimpinan penerajuan kerajaan Barisan Nasional disokong oleh manifesto yang bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib untuk mendapatkan mandat Najib, bukan mandat Daulah Badawi. Sekarang ni mandat Daulah Badawi, sekarang ni nak dapatkan mandat Najib. Jadi mandat Najib itu akan berpijak, akan berkisar kepada janji yang disebut. Perdana Menteri tak mau sebut manifesto. Manifesto ni sebab ada orang mengatakan manifesto ni bukan janji. Ada orang mengatakan itu bukan janji. Jadi dia quash yang itu, dikatakan yang ni this is not manifesto. This is really a promise. Aku janji daripada Barisan Nasional kepada rakyat Malaysia, khususnya pengundi-pengundi. Jadi saya nak sebutkan yang kedua, Asri, tentang itu. Saya nampak realistik. Kenapa realistik? Tiap satu sektor yang disebut, tiap satu dimensi yang dikemukakan melalui manifesto itu, saya nampak satu persatu sebagai orang yang pernah berkhidmat dengan kerajaan, pegawai tadbir dan diplomatik, sebagai perancang dalam sistem kerajaan dulu, saya perancang dulu, sebagai orang yang terlibat dalam politik, orang yang terlibat dalam perniagaan, saya dapati, saya boleh katakan bahawa manifesto itu cirinya komprehensif. Yang kedua, realistik. Kita boleh buat manifesto tetapi tak realistik. Orang dah tahu, ini betul angan-angan kosong, ini mak jenen punya ni. Tetapi yang saya nampak, apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib merupakan sesuatu yang realistik. Bila sebut realistik, boleh dilaksanakan. Bila disebut realistik, ada kemampuan untuk melaksanakan. Bila disebut realistik, ada tanggungjawab untuk melaksanakan. Bila disebut realistik, ada duit yang sudah terkhusus untuk melaksanakan. Bila disebut realistik, maknanya janji yang disebut sekarang, aku janji itu akan dilaksanakan pada tarikh, pada masa, pada tahun yang telah digambarkan dalam manifesto itu. Baik tu, bila kita cakap berkaitan dengan manifesto ini, maka parti-parti yang bertanding ni juga akan membawa manifesto masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita tengok pakatan ini pada awalnya menawarkan penurunan harga kereta. Dan Barisan Nasional juga menawarkan perkara yang sama. Kalau kita lihat Pakatan Rakyat menawarkan pendidikan percuma, contohnya PTPTN tu. Tapi di dalam sistem pendidikan ini saya tak tahu, mungkin Datuk boleh ulas sekejap lagi. Jadi beberapa perkara saya lihat terdapat persamaan antara manifesto Pakatan dan juga manifesto Barisan Nasional lah. Apa pandangan Datuk? Adakah masih terdapat persamaan ataupun ada perbezaan yang sangat jauh di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat? Sila, Datuk. Terima kasih. Dari segi intent ataupun purpose, dari segi matlamat, sama. Matlamat ialah untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia 27 juta itu, paling tidaknya dalam jangka masa 5 tahun yang akan datang, waktu pentadbiran diberikan kepada mereka, pentadbiran negara diberikan kepada mereka selepas mereka menang dalam pilihan raya. Itu sama. Hampir samalah, nak katakan sama macam kita cermin, sama Hasan Ali cermin, nampak Hasan Ali, itu tidak begitu. Okey. Nombor dua, selain daripada itu yang sama, yang persamaan dulu, yang kedua ialah item-item itu broad. On broad terms, item-item yang dimensi yang disebutkan itu agaknya hampir sama. Hanya yang membezakan. Pakat apa ni, Barisan Nasional punya ini disebutkan tajuk-tajuk itu di bawahnya perincian, dia tu perincian yang realistik. Perincian yang saya yakin sudah melibatkan beberapa jabatan kerajaan untuk mengusahakannya, mengkajikannya, tengok duit ada tak, tengok kemampuan ada tak, tengok tenaga ada tak.
Begitu, pasal mereka kerajaan. Mereka dapat statistik, mereka dapat apa juga yang mereka hendak dari segi statistik, dari segi input-input untuk melahirkan manifesto ini, memang mereka terdapat sebab kerajaan ini, keseluruhan Malaysia ini pentadbiran mereka. Tapi bagi Pakatan Rakyat, saya rasa dia tak dapat tu. Suasana tu dia tak dapat, kelebihan itu tidak dapat, opportunity itu dia tak dapat. Maka rasanya kadang-kadang dia katakan, ramai orang mengatakan bahawa manifesto Pakatan Rakyat itu tidak realistik. Manifesto Pakatan Rakyat itu angan-angan. Dan ada yang lebih ekstrim mengatakan manifesto Pakatan Rakyat itu macam angan-angan Mak Jenen begitu saja. Maknanya, kalau tengok dengan perbelanjaan yang besar, dengan menghapuskan, tol nak dihapuskan. Cuba kita bayangkan ya. 20% daripada penghasilan petroleum, daripada 5 kepada 20% yang naik yang begitu tinggi untuk diberikan kepada negeri-negeri yang mengeluarkan petroleum daripada 5% kepada 20%, itu dikatakan tidak realistik. Kemudian tu misalnya PTPTN nak dihapuskan, itu pun tidak realistik. Kemudian tu tentang kesihatan, perkhidmatan kesihatan yang separuh percuma itu pun tidak realistik. Tetapi kita dapati dalam Barisan Nasional, walaupun tidak mempunyai tawaran-tawaran yang sedemikian, tawaran-tawaran yang boleh mengkobar-kobarkan pemikiran dan hati rakyat sebenarnya, tetapi rakyat Malaysia yang dah celik, rakyat Malaysia banyaknya ada SPM, rakyat Malaysia kebanyakannya ada diploma, rakyat Malaysia kebanyakannya ada sertifikat, rakyat Malaysia kebanyakan berada degree, terutama yang bandar, pinggir bandar, yang melayari internet dan sebagainya. Janji-janji kosong macam itu saya rasa kurang laku lagi lah dalam keadaan sekarang. Untuk akhirnya Datuk, untuk akhirnya Datuk selepas Datuk keluar daripada Pakatan Rakyat, PAS terutamanya, PAS Datuk Datuk membawa satu ideologi Islam, Melayu dan juga Raja. Islam, Melayu dan Raja. Adakah Datuk lihat dalam manifesto ini, kerajaan kita ini ada menjaga, mempedulikan isu-isu yang melibatkan Islam, Melayu dan Raja? Sila Datuk. Jelas, benda ini jelas. Islam terbayang memang dalam satu komponen dalam Aku Janji. Pakatan Barisan Nasional itu menyebutkan bahawa nak memertabatkan Islam, mengagungkan Islam. Memang ada satu komponen item besar dalam manifesto itu. Nombor 2 tentang Melayu misalnya, kita dapati bahawa Barisan Nasional terus akan memperjuangkan parity tentang penduduk rakyat negeri ini, dalam mana orang Melayu didapati terkebelakang dalam ekonomi, terkebelakang dalam dunia profesional, terkebelakang dalam dunia korporat, terkebelakang dalam dunia perniagaan, dan targetnya ialah paling tidaknya 30% hasil kekayaan negara ini dimiliki oleh orang Melayu. Saya rasa itu tidak pernah lari, dan dalam manifesto itu sendiri pun refleksinya ada dalam manifesto Barisan Nasional. Dan akhirnya saya ingin menyebutkan dalam Pakatan Rakyat pula, dalam Pakatan Rakyat 35 muka surat. Manifesto itu 35 muka surat. Buku juga tu. Bukan. Manifesto 35 muka surat. Tak ada satu perkataan pun yang merujuk kepada Melayu. Tak ada satu perkataan pun yang merujuk kepada nak melaksanakan Islam, macam mana komponen parti PAS yang nak melaksanakan Islam. Tidak ada satu perkataan pun merujuk secara terang, secara jelas untuk melaksanakan, untuk memberikan keagungan, pengiktirafan kepada institusi raja sebagaimana yang dikehendaki dalam perlembagaan itu. Tidak ada. Jadi maknanya, sebagai conclusion, bahawa manifesto Barisan Nasional yang disebut sebagai Aku Janji itu sifatnya komprehensif, sifatnya realistik, sifatnya ialah dia mencakupi seluruh kehidupan rakyat Malaysia, daripada yang belum lahir kepada yang dalam kandungan, kepada yang namanya bayi, kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada orang dewasa, kepada harga orang tua, sampailah kepada yang terakhirnya di alam kematian. Seluruhnya dicakup oleh manifesto tersebut. Dan dari segi sektor-sektor pula, saya nampak, yang saya dah baca, tidak ada satu sektor pun yang ditinggalkan. Pertanian, perladangan, perindustrian, perdagangan, agama, luar negara, semuanya disentuh. Sementara dalam Pakatan Rakyat, kita dapati manifestonya agaknya tidak realistik. Manifestonya kalau dilaksanakan akan menimbulkan kebangkrapan kepada negara ini akibat kerana perbelanjaan yang terlalu tinggi dan sumbernya tidak ada. Bahkan dalam Pakatan Rakyat, manifestonya tidak menggambarkan. Ditanyakan, mereka tak bagi jawapan. Mana sumber kewangannya di mana? Mana nak dapat duit untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang hebat di mata, yang hebat dilihat, yang hebat didengar, tetapi bagaimana melaksanakannya? Mana punca kewangannya sehingga hari ini pun
tidak diberikan jawapan yang pasti. Terima kasih Datuk. Begitu tadi ulasan yang telah diberikan. Ulasan yang cukup terperinci dan sangat memberikan maklumat yang berguna kepada pengundi yang akan membuat pilihan yang pada masa yang akan datang. Berjumpa lagi dalam saluran yang sama, IMR Network, Debaran PRU yang ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.